Everyone, how are you? Hopefully you guys doing fine and doing good at home. Okay, so hari ini saya teruskan lagi dalam Maths. Untuk topik yang seterusnya masih lagi dalam bab pengamiran, iaitu hari ini saya bincangkan tentang isi padu janaan. Okay, untuk isi padu janaan ini terdapat dua formula yang kamu kena tahu. Okay, so kalau kata kuncinya diputarkan pada paksi X, so formulanya adalah V sama dengan pi kamiran BA Y kuasa 2 dx. So kalau kata kuncinya adalah diputarkan pada paksi Y, okey, formulanya adalah V sama dengan pi kamiran BA X kuasa 2 dy. Okey, so saya akan tunjukkan beberapa contoh untuk kamu lebih faham untuk topik isi padu janaan ini. Okey, so untuk contoh yang pertama, okey, so untuk contoh yang pertama, kalau kamu tengok soalan dia, hitung isi padu janaan apabila rantau berlorek itu dikisarkan. Dikisar maksudnya diputarkan melalui 360 darjah pada paksi X. Okey, so kata kunci yang kamu akan garis adalah paksi X. Dan kata kuncinya adalah isi padu janaan. Okey, so bila kamu sudah baca soalan ini, langkah yang pertama kamu kena kenal pasti formula dia. Formula mana satu yang kamu kena guna. So, kamu tengok sudah kata kuncinya adalah paksi X. So, obviously, automatically you will think about the formula. V sama dengan pi BA Y kuasa 2 dx. Okay, why this formula? Because diputarkan pada paksi X. Okay, 360 darjah. Okey, so maksudnya kita tengok daripada gambar aja yang diberi, diputarkan maksudnya diputarkan pada paksi X. Maksudnya kawasan berlorek ini diputarkan sebanyak 360 darjah pada paksi X. So what will happen if seputarkan kawasan berlorek ini 360 darjah pada paksi X? So dia akan jadi macam ini. Okey. Okay, so bila kamu nampak gambar daripada lukisan saya ini, kamu nampak dia sudah menjadi 3D kan? So kalau kamu nampak dia lebih kurang berbentuk, okay, so kalau kamu nampak dia adalah satu bentuk macam ini. Dia mempunyai isi padu. So sekarang ni kita hitung isi padu janaan ini. Selepas kamu putarkan lengkung Y sama dengan X 4X kuasa 2 ini. Okay, so sekarang ini kamu sudah tahu formula yang mana satu kamu akan guna. So kita kira sajalah. Okay, so bagaimana mau mengira? So kita masukkan maklumat ini ke dalam formula. Okay, so V sama dengan pi. Okay, so maksudnya dia punya julat ini, okay, daripada 0 hingga 4. So besar, kecil. Okay, so Y kuasa 2. So, kamu gantikan yang Y ini sebagai 4X kuasa 2. Okay, so Y kuasa 2 bermaksud, okay, kurungan 4X kuasa 2. Kuasa 2 lagi. Okay, dx. Okay, so sekarang ini kita kasih ringkas dia sebelum kita kamir. Maksudnya, V sama dengan pi kamiran 40. Okey, 4 kuasa 2 adalah 16. Okey, kasih kuasa 2 lagi, X kuasa 2. So, X kuasa 4 dx. Okey, so sekarang ini dia merupakan kamiran tentuan. So, kamu just kamirkan sahaja. So, V sama dengan pi. Okey, jangan lupa pi. So, bila kita kamir, apa yang berlaku? Simbol kamir dengan dx akan hilang. So, buka kurungan. So, 16 itu adalah pekali. So, kamu just abaikan itu pekali. So, terus tengok X kuasa 4. So, X kuasa 4 maksudnya bila kita kamir, kuasa bertambah 1 dan kuasa dibawa ke bawah. So, 16X kuasa 5/5. So, tutup kurungan 40. Okey, so apa yang kamu buat seterusnya? So, kita gantikan nilai X dengan 4. Nilai X yang pertama. So, V sama dengan pi.
Okey. So di sini kena ada kurungan besar lah sebab ada pi di luar. Okey, so untuk yang pertama 16 gantikan X sebagai 4 kuasa 5 per 5. Okey. So seterusnya adalah kita kalau ganti nilai X yang kedua, so wajib tolak. Okey, so 16 kosong kuasa 5 per 5. So tutup kurungan. Okey, so seterusnya kamu just tekan kalkulator lah untuk kurungan yang pertama ni. So 4 kuasa 5, okey, darab 16 bahagi 5. Okey, so dia perpuluhan, so shift ABC, so kamu akan dapat pi untuk kurungan yang pertama 16.384 per 5. So di sini adalah apa nilainya? Adalah kosong. Sebab kosong kuasa 5, kosong. So darab 16, kosong bahagi 5, kosong. Okay. So kamu akan terus saja tolak. So kamu akan dapat 16.384 per 5. So darab pi sahaja. So kamu dapat 16.384 per 5 pi. Okey, jangan lupa pi. So unit kuasa 3. Okey, sebab isi padu adalah unit kuasa 3. Okey, so itu adalah contoh 1. So sekarang kita tengok contoh yang kedua. Okey, sebelum itu saya lupa. Katakanlah contoh 1 ini dikisarkan melalui 180. Okey, kalau 180 derajat diputarkan sebanyak 180, apa jawapannya? So kalau 180 bermaksud dia adalah separuh. So nilai ini kena bahagi 2. So bila kita bahagi 2, apa jawapannya? Okey, maksudnya di sini bahagi 2. Kalau kamu nampak dikisarkan 180 darjah, so jawapan ini kamu just divided by 2. So kamu akan dapat 8192 per 5. Okey, so unit kuasa 3. Okey, itulah jawapannya. Okey, so seterusnya contoh yang kedua. So contoh yang kedua adalah kamu baca dulu soalan, hitung isi padu janaan. So isi padu janaan yang kamu akan garis. Okey, apabila rantau bolorek itu dikisarkan melalui 360 darjah. Okey, pada paksi Y. So ini yang kamu akan garis, paksi Y. So bila ingat paksi Y, terus ingat formula dia adalah V sama dengan pi kamiran BA X kuasa 2 dy. Okey, so maksudnya di sini kita akan putarkan kawasan bolorek ini sebanyak 360 darjah pada paksi Y. Macam mana bentuk dia? So bila kita putarkan dia, maksudnya dia punya bentuk adalah macam ini. Okey. Pakat tu. Okey, dia akan menjadi okey, dia sudah menjadi macam itu. Tapi kamu cuma mau yang kawasan bolorek sahaja. So yang ini saja kamu mau cari. Okey. So bila kamu tengok macam ini adalah satu bentuk 3D. Mempunyai 3D maksudnya dia mempunyai isi padu. Okey. So sekarang ini langkah yang pertama, apa yang kamu kena buat, persamaan ini kamu kena jadikan X itu perkara rumus.
So, bila kita jadikan X sebagai perkara rumus, what will happen? Y kuasa 2 per 3 sama dengan X. Okay, so ini adalah selepas kamu jadikan X sebagai perkara rumus. So, kamu just masukkan ke dalam formula. Bila masukkan ke dalam formula pi, okay, kamirannya daripada 4, 2. Okay, so besar 4, 2. So, X itu kamu gantikan dalam ungkapan Y kuasa 2 per 3 kuasa 2. So, dy. Okay, so langkah seterusnya apa yang kamu kena buat, kamu kena kasih ringkaskan dia. Maksudnya, masukkan, kasih kuasa 2 persamaan itu, ungkapan Y. 4, 2, okay. Y kuasa 4 per 9 dy. Okay, so ini adalah merupakan kamiran tentu. Kan? Okay, so kita just kamirkan macam biasa. Bila kamir, apa yang berlaku? Simbol kamir dengan dy akan hilang. So, jangan lupa itu pi. Okay. So, 9 itu adalah dia punya pekali. So, kita just tutup. Abaikan tu 9. So, kita akan just kamirkan Y kuasa 4. Bila kamir, kuasa bertambah 1, kuasa dibawa ke bawah. So, Y kuasa 5. Okay, ada 9 kan? Dan kuasa dibawa ke bawah darab 5. Okay, so sini adalah 4, 2. Okay, so kita tahu 9 darab 5 adalah berapa? 45. Okay, so seterusnya gantikan nilai Y yang pertama dengan 4. So, isi padu janaan sama dengan pi, buka kurungan besar. Okay, so 4 kuasa 5 per 45. Tutup kurungan, di sini wajib tolak. Okay, so 2 kuasa 5 per 45. So, tutup kurungan. So, V sama dengan pi. Okay, kita selesaikan dulu dalam kurungan kecil yang pertama. 4 kuasa 5 bahagi 45. So, shift ABC. So, kamu dapat 1024 per 45. Tolak dengan 2 kuasa 5 bahagi 45. So 32 per 45. So, tutup kurungan. So, oleh itu V sama dengan pi. Selesaikan dalam kurungan. 1024 per 45 tolak dengan 32 per 45. So, kamu dapat 992 per 45. So, akhir sekali darab pi masuk. V sama dengan 992 per 45 pi unit kuasa berapa? 3. Okey, so itu adalah contoh yang kedua. Okey, sekarang kita tengok contoh yang ketiga. Okey, soalan dia adalah hitung isi padu janaan apabila rantau berlorek dikisarkan melalui 360 darjah pada paksi X. Okey, apa yang kamu kena garis adalah isi padu janaan dikisarkan, maksudnya diputarkan 360 darjah pada paksi X. Okey, bila kamu nampak paksi X, okey, kamu sudah tahu formula mana satu mahu guna. So, formula yang digunakan adalah V sama dengan pi kamiran B A Y kuasa 2 dx. Okey, selepas kamu sudah kenal pasti formula yang kamu sudah guna, tengok gambar raja. Okey, daripada gambar raja kalau kamu tengok, lorekan dia adalah pada 2 garis. Okey, di bawah garis lurus dan di bawah garis lengkung yang berwarna hijau. Okey, bila kita putarkan dia pada paksi X sebanyak 360 darjah, kita akan dapat satu isi padu janaan yang berbentuk 3 dimensi. Okey, yang ini. Okey, so kalau kamu tengok di sini, bila kita putarkan lorekan di bawah garis lurus, okey, kamu akan nampak
yang ini, satu bentuk kon. Okey. Dan yang kedua, bila kamu putarkan garisan yang berwarna hijau ini, okey, kamu akan nampak satu berbentuk macam inilah kan. Okey, so maksudnya isi padu janaan kawasan Belorak ini merupakan hasil tambah isi padu A dan isi padu B. Okey. So kamu sudah setuju di situ. Isi padu total isi padu untuk kawasan Belorak ini adalah V sama dengan isi padu A tambah isi padu B. Isi padu A daripada janaan garis lurus dan isi padu B daripada janaan garis lengkung. So kita boleh pecahkan dia kepada dua kawasan, iaitu kawasan A dan kawasan B, di mana lorekan untuk A adalah daripada 0 hingga 3 dan untuk kawasan B daripada 3 hingga 5. Alright. Okay, so kita cari satu-satu. So kita cari dulu kawasan isi padu janaan A. Okay, daripada isi padu janaan A, okay, masukkan ke dalam formula. Okay, dia adalah pi kamiran daripada 0 hingga 3. So 3 0. Okay, Y. Y dia adalah 2x. So maksudnya 2x kuasa 2 dx. Okay, so kita kamirkan macam biasa. Ini merupakan kamiran tentu. Kita kamirkan simbol kamir dengan dx akan hilang. So pi. Okay, so bila kita kembangkan ini, dia akan jadi pi 30 4x kuasa 2 dx. Okay, betul? So, bila kita kamir, apa yang berlaku? Simbol kamir dengan dx akan hilang. So, bila kita kamir, tutup 4, kita kamirkan x kuasa 2 aja lah kan. So, 4x kuasa 3 per 3. Kuasa bertambah 1, kuasa dibawa ke bawah. So, 3, 0. Alright, okay. So, langkah yang seterusnya kita gantikan x dengan nilai yang pertama. So, oleh itu pi. Okay, buka kurungan kecil. So, 4, 3 kuasa 3 per 3. So, lepas tu wajib tolak. So, 4 darab 0 kuasa 3 per 3. Tutup kurungan, okay. Tutup kurungan besar. So, oleh itu pi, kita kira untuk kurungan yang pertama ini. So, bila kita kira, kita akan dapat 3 kuasa 3 bahagi 3 darab 4. So, you will get 36. Okay, so this one automatically dapat apa? 0. So, untuk luas janaan A, dia adalah 36 pi unit kuasa 3. Okey, seterusnya kita tengok untuk kawasan B. Kawasan B pula, isi padu janaan B, dia adalah kamiran daripada 3 hingga 5. So, 5, 3. Okey, so daripada sini, Y dia adalah 5x tolak x kuasa 2. So, 5x tolak x kuasa 2 kuasa 2 dx. Okey, so kita kembangkan dululah sebelum kita kamir. So, 5, 3. Seperti biasa, kiri kuasa. Okey, kiri kuasa 2. Okey, so 25 x kuasa 2. Okey, seterusnya kuasa dibawa ke kiri, ke depan, kuasa darab 5x darab negatif x kuasa 2. So, bila kamu darab, kamu dapat negatif 10x kuasa 3. So, tambah x kuasa 4 dx. Okey, kalau kamu tidak tahu guna cara ni, kamu just kasih pisah dia 5x tolak x kuasa 2, darab lagi dengan 5x tolak x kuasa 2 dan kasih kembang macam biasa. Okey, seterusnya kita kamir. Bila kita kamir, simbol kamir dengan dx akan hilang. So, kita kamir. Buka kurungan. So, kamirkan satu-satu.
Kamirkan dulu 25x kuasa 2. So, ada perkali, tulis balik. Kuasa bertambah 1 dan kuasa di bawah ke bawah. So, di sini wajib tolak. Kamirkan ini. Ada perkali, abaikan. So, kamirkan saya x kuasa 3. Negatif 10x kuasa 4 per 4. Oke, so di sini x kuasa 5 per 5. Untuk kurungan, so 5, 3. Oke, kita gantikan dengan, so sini ada pi ya, sorry, pi, lupa pi. Oke, so pi, buka kurungan besar. Oke, kurungan kecil untuk nilai x yang pertama. So, daripada sini, oke, kamu akan dapat, gantikan 25 darab 5 kuasa 3 per 3. Tolak 10 darab 5 kuasa 4 per 4. Tambah dengan 5 kuasa 5 per 5, tutup kurungan, di sini wajib tolak. Oke, untuk kurungan yang kedua, gantikan x dengan sama dengan 3. So, 25 darab 3 kuasa 3 per 3. Tolak 10 darab 3 kuasa 4 per 4. Tambah 3 kuasa 5 per 5. Tutup kurungan besar. Oke, so kita cari dulu nilai bagi kurungan yang pertama. Oke, kita tekan kalkulator sekitar satu-satu lah. So, 5 kuasa 3 darab 25 per 3. Shift ABC, so kamu dapat 3125 per 3. So, tolak 5 kuasa 4 darab 10 bagi 4. Shift ABC, so kamu dapat 3125 per 2. So, tambah 5 kuasa 5 bahagi 5. So, dapat 625. Oke, so ini adalah untuk nilai kurungan yang pertama. So, tolak dengan 3 kuasa 3 darab 25 bahagi 3. So, kamu dapat 225. Tolak 3 kuasa 4 per 4 darab 10. So, kamu dapat 405 per 2. Oke, 3 kuasa 5 per 5. So, kamu dapat di sini tambah 243 per 5, tutup kurungan. Dan tutup kurungan besar. Oke, so pi adalah sama dengan, oke, kita selesaikan kurungan yang pertama. 3125 per 3 tolak 3125 per 2 tambah 6. So, 625 per 6 tolak 225 tolak per 2 tambah 243 per 5. Oke, so kamu dapat 711 per 10. Oke, so kamu just tekan kalkulator. 625 per 6 tolak 711 per 10. So, kamu dapat 496 per 15 pi unit kuasa 3. So, ini adalah untuk isi padu B. So, total isi padu dia adalah A tambah B. Tadi A kamu dapat 36 pi. So, 36 pi tambah dengan 496 per 15 pi. So, V sama dengan tambah 36. So, kamu dapat shift ABC dapat 1036 per 15 unit kuasa 3. So, inilah jawapan dia untuk soalan yang contoh yang ketiga. Right?
So, faham kan? Okay, seterusnya kita tengok contoh yang keempat. Alright, contoh yang keempat. Okay, so hitung isi padu janaan apabila lentur berlorek dikisarkan oleh 360 darjah pada paksi Y. Okay, isi padu janaan 360 darjah dan paksi Y. Okay, kalau paksi Y, kamu terus fikir formula dia. Dia adalah V sama dengan pi BA X kuasa 2 dy. Okay. So, kalau kita tengok di sini, okay, untuk isi padu janaan dia adalah paksi Y. Okay. So, untuk paksi Y, okay, so lagi senang tengok ni lah. Untuk kalau kita okay, kawasan berlorek ini ditutup oleh satu garis lurus dan satu lengkung, betul? Okay, so sekarang ini sebab dia adalah lorekan daripada garis lurus dan lengkung. Okey, kita tengok dulu kalau garis lurus ini. Bila kita putarkan dia pada paksi Y. Okey, kita akan dapat satu bentuk kon. Betul? Macam ini bentuk dia. Okey, ini adalah daripada garis lurus. So, kalau kita tengok di sini untuk yang lengkung ini kita putarkan dia adalah bentuk macam ini. So, untuk kawasan berlorek ini, apa dia punya isi padu? Maksudnya, isi padu daripada garis lurus A tolak yang daripada B disebabkan oleh lengkung. So, bakinya adalah untuk isi padu janaan kawasan berlorek. Sebab bakinya adalah di sini kan. Bila kita tolak yang A, tolak ini, so bakinya adalah untuk yang berwarna biru. Alright, so kita setuju kan? So isi padu kawasan berlorek adalah isi padu disebabkan janaan oleh garis lurus tolak dengan garis lengkung. Isi padu janaan garis lengkung. Okey, so daripada sini isi padu janaan kawasan berlorek kita sudah setuju tadi adalah isi padu A tolak isi padu B. Alright. Okay. So, isi padu A adalah disebabkan oleh garis lurus dan isi padu B adalah disebabkan oleh janaan lengkung, garis lengkung. Okay, kita cari dulu untuk isi padu A. Okay. So, di sini kita sudah tahu formula dia. Pi. Okay, so sini adalah 1. Maksudnya dia adalah, sini pun adalah 1. Okay, so kamiran daripada 0 hingga 1. Okay, so jadikan X sebagai perkara rumus. So kuasa 2, maksudnya Y kuasa 2 dy. Okay, sebab Y sama dengan X. So, bila X kuasa 2, Y pun akan jadi kuasa 2 daripada formula. So, kita kamirkan pi. Okay, bila kamir, simbol kamir dengan dy akan hilang. So, dia akan jadi Y kuasa 3/3. Okay, tutup kurungan 1, 0. Okay, so pi. Okay, kita gantikan nilai Y yang pertama iaitu 1. So, 1 kuasa 3/3. Okay, so tolak dengan Y yang kedua iaitu 0. So 0 kuasa 3/3 tutup kurungan. Okay, so daripada sini ini automatically akan jadi sifar, betul? So pi sama darab dengan 1 kuasa 3, 1. So 1/3 tolak 0. So you will get
1/3 pi unit kuasa 3. Ini adalah untuk isi padu A. So, untuk isi padu B, okay, isi padu B, okay, dia adalah oleh lengkung kan. Okay, so kamiran sama juga daripada 0 hingga 1. 0, 1, okay, sini pi. Okay, so X kuasa 2. Okay, di mana dia punya persamaan X sama dengan Y kuasa 2. So, maksudnya Y kuasa 2 lagi kan. Sebab X kuasa 2 daripada formula. So, dy. Okay, kita kasih kembang dia. Pi kamiran 10 Y kuasa 4 dy. Alright. Okay, so bila kita kamir, simbol kamir dengan dy akan hilang. So, pi buka kurungan kuasa bertambah 1, kuasa 5/5. So, tutup kurungan 1, kosong. Alright, okay. So, bila kita gantikan nilai y yang pertama, pi. Okay. So, buka kurungan, gantikan y yang pertama 1. So, 1 kuasa 5/5. So, tutup kurungan di sini wajib tolak. So, nilai y yang kedua kosong, kosong kuasa per 5. So, tutup kurungan besar. Okay, sini automatically jadi C far. So, pi 1 kuasa 5, 1/5 tolak kosong. So, untuk isi padu B, dia adalah 1/5 pi unit kuasa 3. Alright, okay. So, isi padu kawasan Belorek, dia adalah isi padu A tolak isi padu B. Isi padu A tadi adalah 1/3 pi tolak dengan isi padu B 1/5 pi. So, V sama dengan, tekan kalkulator, 1/3 tolak 1/5. Okay, so kamu dapat 2/15 unit kuasa 3. Alright, okay. So, saya sudah bagi 4 contoh. So, secara rumusan dia, untuk isi padu janaan ini, apa yang kamu kena tahu, ada 2 formula. Jika diputarkan pada paksi X, okay, atau paksi Y. Okay. So, kamu kena emphasize itu, paksi X atau paksi Y masing-masing ada formula dia. Okay. So, hopefully you guys understand about today's topic. And stay safe, stay healthy, and wish you all the best.